Dipersilakan Yang Berhormat Tumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada timbalan speaker dan juga kepada semua rakan-rakan. Alhamdulillah. Pada petang ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang RUU Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia Pindaan 2023, di mana kita percaya bahawa perubahan ataupun pindaan ini dicadangkan bila melihat kepada dasar koperasi negara, di mana dua teras utamanya ialah transformasi organisasi dan pembangunan insan yang digerakkan dengan perubahan dalam pelantikan baru Ketua Pengarah Eksekutif pada kali ini. Dan kita percaya bahawa pelantikan ini dibuat untuk memastikan bahawa 7.3 juta anggota yang terlibat ataupun menjadi orang yang akan menerima manfaat daripada pindaan pada hari ini perlu dibantu oleh gerakan secara harian oleh Ketua Pegawai Eksekutif. Jadi saya ingin bertanya, bagaimanakah dalam keadaan ini kita melihat dasar-dasar yang akan diteruskan oleh pihak SKM, khususnya bila mana pengerusi telah pun diasingkan daripada kerja yang sebelum ini sebagai pengerusi eksekutif, dan di mana Ketua Pegawai Eksekutif ini akan memberikan fokus dan kerja sepenuh masa untuk kerja-kerja harian. Dan saya ingin bertanya, berapakah jumlah pegawai dan pekerja Suruhanjaya yang dipantau oleh Ketua Pegawai Eksekutif ini kerana ia membabitkan kerja yang sangat besar kerana terpaksa dibantu oleh 3 orang Ketua Pegawai Eksekutif. Saya juga ingin bertanya kepada pihak kerajaan berkenaan dengan transformasi organisasi yang dibuat hari ini melibatkan peringkat yang tertinggi. Apakah lagi transformasi organisasi untuk SKM yang akan diperkenalkan di pelbagai peringkat, khususnya kepada operasi harian koperasi-koperasi yang berjumlah lebih daripada 14,000 ini. Kita juga ingin menyarankan kepada pihak kerajaan untuk melakukan inisiatif bagi menambah lagi bilangan koperasi, terutamanya koperasi wanita, agar kepentingan ini dapat dibuat mengikut nisbah rakyat. Dan kita cadangkan agar satu silibus pendidikan koperasi kepada wanita perlu digebal segera, terutama membabitkan suri rumah, kerana kita percaya ia dapat memberikan kebaikan yang lebih banyak kepada rakyat kita. Dan yang seterusnya berkaitan dengan maklumat tentang lebih daripada 40% koperasi dalam negara yang dorman. Dalam hal ini, bagaimanakah pemantauan yang akan dibuat oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan lembaga untuk melihat kepada kebajikan ahli-ahli yang meninggal dalam koperasi dorman ini, dan bagaimanakah pengurusan aset koperasi, adakah ianya turut dorman sebagaimana dormannya koperasi ini. Dan kita melihat juga dalam laporan bahawa di Kelantan ada sebuah sekolah di mana pencapaian ataupun pendapatan daripada koperasi sekolah telah mencapai RM1 juta ringgit. Tak heranlah kalau seluruh Kelantan mendapat 2 bilion kerana ada sekolah yang dapat 1 juta ringgit. Jadi kita ingin menyarankan kepada pihak kerajaan untuk memastikan tadbir urus dan kepimpinan koperasi ini bermula di peringkat sekolah secara serius, kerana hampir semua sekolah ada koperasi, dan saya mohon agar ianya diletakkan dalam bawah objektif dan fokus utama dalam perubahan pada kali ini. Saya juga ingin bertanya kepada kerajaan berkenaan dengan koperasi yang telah pun ditubuhkan, yang kita difahamkan pada tahun 1992 hanya berjumlah 11 buah sahaja, tapi dalam tempoh 3 tahun telah meningkat kepada 14,000 lebih. Jadi perubahan dan gandaan yang begini besar, adakah pihak kerajaan mempunyai data berkenaan dengan kluster, khususnya berkenaan dengan kepentingan-kepentingan rakyat yang melibatkan makanan asasi? Kerana kita lihat banyak koperasi-koperasi yang ditubuhkan untuk beras, sebagai contohnya, akhirnya berpindah milik daripada koperasi kepada hak individu. Jadi adakah ini di bawah pantauan dan juga berada di bawah dasar yang akan dilihat oleh pengerusi dan lembaga dan juga kepada pihak pentadbiran koperasi? Saya juga ingin bertanya tentang apakah KPI dan jumlah bimbingan koperasi sedia ada yang telah dilakukan pada tahun 2020 sehingga 2023 kerana ia berada dalam tempoh COVID. Kita juga difahamkan bahawa pihak kerajaan maklumkan terdapat sebuah universiti yang baru ditubuhkan, iaitu Universiti Khas Usahawan dan Koperasi. Sekiranya ini benar, berapakah jumlah mahasiswa yang telah pun berdaftar di bawah Universiti Khas Usahawan dan Koperasi ini, dan apakah tujuannya yang berbeza daripada IKMA yang disebutkan oleh rakan-rakan daripada Dewan Rakyat hari ini. Jadi saya ingin bertanya tentang bagaimanakah pelan dan tindakan kerajaan untuk mendidik rakyat berniaga secara kolektif, kerana kita lihat dalam keadaan hari ini dalam krisis ekonomi, koperasi merupakan alternatif
yang ada kepada kita untuk menjaga dan memastikan bahawa rakyat kita boleh berniaga secara kolektif bersama dengan rakan-rakan yang lain. Dan juga di bawah Seksyen 11.3, saya mohon untuk dipastikan bahawa dalam lembaga suruhanjaya tersebut dilantik wanita sebagai salah seorang daripada ataupun beberapa orang wanita yang layak untuk dilantik sebagai ahli lembaga pengarah dalam SKM ini. Dan saya setuju dengan cadangan daripada rakan tadi, kenapakah pelantikan ini dibuat dalam tempoh 5 tahun bukan 3 tahun. Kerana dalam ini disebut dia boleh dilantik semula. Jadi sepatutnya kalau dia boleh dilantik semula, 3 tahun sudah mencukupi sebagaimana juga suruhanjaya-suruhanjaya lain. Dan juga kita juga ingin bertanya pihak kerajaan, kenapa dalam 11.3G ini menyebut hanya 2 sahaja yang berkepakaran sekurang-kurangnya. Saya rasa dalam hal koperasi, membabitkan 15,000 koperasi dengan 7.3 anggota, kita memerlukan semua yang dilantik itu, 6 orang itu semua yang berkepakaran dalam bidang dan pergerakan koperasi. Saya juga ingin bertanya kepada kerajaan, bila mana disebut pindaan di bawah Seksyen 19.7, iaitu pihak ketua pegawai eksekutif dan juga pengarah boleh melakukan ataupun mengadakan perbincangan atau mesyuarat melalui teknologi komunikasi jarak jauh. Apakah persediaan, insentif dan juga inisiatif oleh pihak kerajaan dalam membantu usahawan koperasi dan koperasi-koperasi kecil seluruh negara dalam menghadapi dunia perniagaan online dan juga dunia cyber, khususnya tidak melibatkan diri dalam bidang-bidang yang melibatkan scam dan juga peralatan yang diperlukan oleh pihak mereka. Dan yang terakhir, apakah remedi dan tindakan sekiranya ketua pengarah eksekutif tidak membuat pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang disebut dalam Seksyen 11B-6. Jadi kalau ada banyak benda-benda yang terpatut ikut, kalau dia tak ikut, apakah remedi atau tindakan yang akan dikenakan kepada ketua pengarah eksekutif tersebut. Sekian, terima kasih.